Siapa yang mencuri balak di Nenggiri? Isu kecurian balak di hutan simpan kekal HSK Nenggiri nampaknya semakin panas apabila Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Mahmat Amandi Abdullah mengesahkan aktiviti pembalakan di kawasan tersebut adalah dibenarkan dan berlesen. Walaupun pembalakan dibenarkan, namun ia terikat dengan peraturan dan tidak boleh melebihi catuan tebangan tahunan CTT yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan. Pada masa sama, syarikat yang melakukan aktiviti pembalakan ini perlu mematuhi peraturan iaitu kelulusan penilaian impak alam sekitar atau EIA. Justru semua yang kita lakukan di HSK Nenggiri adalah mengikut peraturan ditetapkan dan Kelantan juga tidak pernah membuat tebangan balak melebihi CTT ditetapkan. Katanya seperti di Petik Harian Metro Rabu 15 Jun. Bagaimanapun beliau menegaskan aktiviti pembalakan tidak perlu diperbesarkan kerana ia sudah berlaku sejak sekian lama dan menjadi pendapatan kepada kerajaan negeri. Pada masa yang sama, beliau tidak menafikan dakwaan berlakunya kecurian balak di Kelantan. Bila berlaku kecurian, tidak patut Menteri Besar atau kerajaan negeri yang dipersalahkan. Sebagai contoh, anak yang mencuri, tidakkan kita boleh kata ayahnya yang salah sedangkan anak yang mencuri. Begitu juga dengan isu curi balak katanya. Menurut beliau, Jabatan Perhutanan sudah menyita balak di Kompaktmen 25 yang didakwa telah dicuri. Terdahulu Pengerusi Safe Kelantan Datuk Husam Musa mendedahkan Kompaktmen 26 di HSK Nenggiri diwartakan sebagai hutan dara perlindungan namun diluluskan untuk pembalakan kepada anak syarikat Kerajaan Negeri Kelantan Daulah Najah Sdn Bhd. Beliau juga mendakwa berlaku kecurian balak di kawasan bersebelahan iaitu Kompaktmen 25 yang membabitkan anggaran kerugian RM5 juta. Mengulas mengenai kenyataan Muhammad Amar itu, Husam menyindir, jika saya tak sebut apa akan jadi. Mungkin balak curi tersebut akan terlepas begitu saja dan pencuri untung besar. Harapkan pemimpin Kerajaan Kelantan. Husam juga membangkitkan kenyataan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Perindustrian Perdagangan Pelaburan Datuk Hanifah Ahmad dalam kenyataan yang bertarikh 4 Jun seperti dilaporkan Malaysia Kini menyebut tidak berlaku kecurian balak di sini. Sekarang Timbalan Menteri Besar dah mengaku pula ada balak dicuri di sini. Tak malu ke? Siapa yang curi? Kalau pencuri adalah pembalak biasa, kita tak perlu terlalu gusar. Anda kata pencuri itu adalah pihak-pihak yang ada kena-mengena dengan kerajaan negeri atas apa jua kapasiti dan hubungan, ibarat pagar atau pegar memakan padi yang diamanahkan kepadanya. Yang tinggal adalah tunggul dan kemusnahan tempelaknya. Husam mendedahkan bahawa Daulah Najah Sdn Bhd, anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan, telah diberi kelulusan hak milik sementara PT kawasan hutan simpan Nenggiri untuk dibalak seluas 2,057 ekar dengan dua blok iaitu PT 7784 dan PT 7785. Kata Ketua Amanah Kota Baru itu, surat kelulusan adalah dari Jabatan Perhutanan Kelantan adalah bertarikh 14 Oktober 2021 dan jumlah bayaran yang perlu dibuat oleh Daulah Najah dikeluarkan pada 20 Oktober 2021. Daulah Najah telah membuat pembayaran penuh RM193,224 pada tarikh yang sama. Menurut Husam, Esko Kerajaan Negeri Kelantan telah meluluskan cadangan menjadikan kedua-dua blok tersebut iaitu PT 7784 dan PT 7785 sebagai cadangan pelan petapakan penempatan orang asli pada 20 Mei 2020. Namun begitu katanya, proses pewartaan semula daripada hutan simpan kekal kepada tanah milik belum lagi selesai. Sehingga hari ini, ia belum sah diwartakan sebagai tanah milik dan dengan itu ia masih kekal sebagai hutan simpan kekal seperti proses pewartaan selesai. Namun begitu, Daulah Najah telah diberikan lesen mengeluarkan balak dari PT 7784 atas lesen tanah milik dakwa Husam. Kata Husam, lesen Daulah Najah DS04112021 telah dikeluarkan pada 14 November 2021 atas nama Daulah Najah Sdn Bhd dan kontraktornya syarikat Alda Resources Sdn Bhd. Kod lesen tanah milik ialah 04. Kod lesen untuk hutan simpan kekal ialah 01. Jelasnya. Namun berdasarkan maklumat tersebut, Husam mendapati bayaran yang dikenakan terlalu rendah iaitu RM193,224 untuk 2 PT. Ini bermakna kadar bayaran hanya RM94 seekar iaitu bayaran yang dikenakan lebih murah daripada lesen hutan simpan menurut beliau. Husam berkata meluluskan kadar bayaran dan lesen atas kadar dan jenis tanah milik sedangkan proses gazet belum muktamad adalah satu kesalahan. Beliau juga mendakwa kemungkinan berlaku pertindihan kepentingan atau conflict of interest kerana Hanifah selaku Esko dan menganggotai Lembaga Pengarah Daulah Najah telah menyebabkan terlantiknya Adar
Resources Sdn Bhd. Pemilik Ardar Resources adalah seorang yang mempunyai pertalian keluarga melalui perkahwinan anak perempuan dan anak saudara lelaki YB Datuk Hanifah dengan dua anggota keluarga pemilik Ardar Resources. Ada dua pertalian melalui dua perkahwinan, tegas Husam. Beliau juga mempertikaikan sama ada Ardar dilantik selepas tender terbuka. Apa kelayakan khas Ardar sehingga ia dilantik dan bukan syarikat-syarikat yang lain bidasnya. Muhammad Ahmad berkata tiada individu dalam kalangan pemimpin dan kaki tangan kerajaan negeri didakwa atas kesalahan penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah sejak pemerintahan PAS di Kelantan setakat ini. Jika laporan sudah dibuat, kami sedia untuk disiasat dan itu memang pendirian kami. Kerana dari segi demokrasi, sesiapa sahaja boleh bercakap atau memberi komen, tetapi sebarang dakwaan mestilah ada bukti dan itulah asasnya, katanya dipetik bernama. Namun pendedahan Husam terbaru ini amat membimbangkan. Di sebalik cakap besar pemimpin Perikatan Nasional bahawa mereka memperjuangkan demokrasi dan integriti. Dalam demokrasi, pemimpin bertanggungjawab kepada rakyat, bukan kepada kroni. Sama-samalah kita beringat bahawa Islam menegaskan memilih pemimpin adalah sesuatu perkara yang akan dipersoalkan pada hari kiamat kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 71 hingga 72 mengandungi amaran tersebut. Terjemahannya, ingatlah hari kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama imamnya. Kemudian sesiapa diberikan kitabnya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita. Dan mereka yang tidak dikurangkan pahala amalan-amalan yang baik sedikit pun. Dan sebaliknya, sesiapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka ia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi jalannya. Jadi perlulah diingat bahawa rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.